Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dalam IG Live Nana. Seperti yang dijanjikan 9.30 Nana akan bersama dengan Ustaz Syamsul The Bike. So Nana agak nervous juga ni sebenarnya, sebab Nana tak pernah berbual lagi dengan Ustaz Syamsul The Bike. Kan, ni first time nak berbual secara live ni. So wish me luck. Okay, kita tunggu Ustaz hello Nana dulu. Lepas tu barulah kita live bersama ya. Waalaikumsalam semua. Sihat ke? So Nana So Nana dah pilih dah soalan-soalan yang korang dah nak tanya kepada Ustaz. Tak semualah So mana yang sempat ditanya akan ditanya. Baik, kita tengah tunggu Ustaz. Bagi Ustaz relax dulu kan, minum dulu. Ustaz Syamsul debat tengah live sekarang. Kejap lagi dia datang sini lah tu. Kan? Sekejap Nak pergi mana ni? Baju beria ni berambah-rambah. Okay. Waalaikumsalam. Tak apa, sambil-sambil tunggu Ustaz Syamsul debat tu, tak apa, kita berbual-bual dulu ya. Nervous lah, cuos. Typo live. Okay, so hari ni boleh jadi pengacara official semua program online dah ni. Taklah, Nana baru berjinak-jinak sebenarnya. Daripada kita tak buat apa-apa. Oh, cantik ke dia ni? Habis tu make up mampan pula kan. Of course lah. Yo, Wari, hari ni kita belajar cakap Negeri Sembilan ya semua ya. Okay, hari ni memang tak ada lah nak cakap pokan dah. Kau nak cakap Negeri Sembilan semua ya. Ya, dah masuk. Ustaz di mana Nana? Nana pun tak tahu Ustaz kat mana sekarang ni. Kejap, dia tak masuk lagi. Hi Ryan. Housemate I. Tak, masalahnya pakai jaket bagai tu lagi Nana. Sejuk dalam bilik Ayan. Okay. Yang penting handsop kat Nana tu lawa. Ya ke? Thank you. Ni beli kat mana tak ingat lah. Cakap Nogoi ya, kita orang faham ya. Mohlah buat live cepat. Cakap ni 9 Nana cakap macam kampung lah. Oh, lawa bona ke? Tak sebona hari ni lebih sikit makeup Blusher lebih sikit. Ryan buat masak apa? Ryan dah makan belum? Makan apa hari ni kau? Masalah makan tolo hancur. Tu ialah yang masakan Nana hari ni ya. Simple ya. Sebab barang dah habis. Jadi kita makan je lah apa yang ada. Okay. Okay. Kejap ada problem sikit ni. Tak adalah problem sangat pun. Kejap Set. Suka dengar cakap Negeri Sembilan tapi tak faham macam mana. Alah, sebenarnya cakap Negeri Sembilan ni tak adalah susah benar. Sebab Nana bukannya pokat sangat. Tak pokat benar dah. Nampak? Tengah deal lah ni. Rupa Ustaz Syamsul dapat tak roti. Macam mana nak masuk live Nana? Tak apalah. Okey lah. Ada orang Singapura yang tak faham. Okey. Kita half-half lah Ada cakap Negeri Sembilan, ada yang kita cakap biasa-biasa je.
kita cakap bahasa yang mudah difaham lah. So, cakap utara tak reti lah kita. Tak tahu. Okay, sekejap Nana check. Adakah Ustaz Syamsul Debat dah ada dekat dalam live ni? Ya. Tu dah, ada dah. Sampai dah. Sekejap. Ni dah. Bismillah. Okay, Ustaz Syamsul Debat dah sampai dah. Sekejap ya. Dah roti dah tu. Nana dah request dekat Ustaz Syamsul. Tak tahulah dia boleh tekan Ustaz. Tekan Ustaz. Kejap lagi Ustaz masukkan Nana mulalah cakap ni 9 Kang. Korang tak nak ke? Korang tak nak cakap ni 9 ke? Ada yang tak faham Okay. Semua dah makan ke ni? Mana start ini? Ya, sekejap. Biasalah. Semua dah tak sabar nak dengar Ustaz punya ceramah. Hello, Pali Hamzah. Aduh. Pali Hamzah, hai. Ustaz copek lah, Kejap ya. Okay, kejap. Mana poye tu, Biasalah. Benda-benda gini kan. Bukan senang nak buat. Bila Ustaz nak live-nya? Nantilah kejap lah. Ustaz tengah make up jap. Sabarlah ya. Oh dah ada. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah orang. Macam salah pula orang. Aduh. Ya Allah. Adik. Siapa ni? Tersalah orang. Sorry adik. Tertekan lah. Set. Sorry. Nabila. Sorry. Tertekan pula. Kejap Baik. Manalah pergi. Alah, hai. Hilang dah. Tak ada dah Ustaz. Salah orang. Tersalah tekan lah. Sorry, Chuos. Mana Ustaz tadi tu? Sekejap ya, sabar ya. Pejap. Ni dah. Ustaz. Okay. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar tak? Dia lambat sikit ni, line dia ni. Line problem. Ustaz, line okey ke? Line tipun okey ke? Kejap ya, macam delay sikit lah kan? Line lambat sikit. Kejap ya, line problem, sekejap. Line problem. Sekejap ya, kita tunggu. Assalamualaikum Ustaz, dengar tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz dengar tak? Dengar tak Ustaz?
Oh, line slow. Tak apa. Line bukan delay sikit, tak gerak ha. Oh. Okay, jap. Mula-mula memang macam ni. Kita biar dia ongoing ya. Ustaz punya lain. Gaya macam tak dengar ya. Habis tu macam mana tu? Kita nak ni dulu. Macam okay, sekejap. Accept dulu. Dah nampak muka dah. Sekejap ya, sekali lagi cuba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Dengar suara tak? Dengar. Dengar. Alamak, asal saya tak dengar. Alamak. Masalah ni. Itulah. Apa masalah tu? Ada orang lain nak ganti dah tak? Sekejap. Line okey tak? Hello? Hello? Ada masalah lain lah macam tu. Tak clear. Ustaz pakai unify tak? Muka Ustaz tak nampak. Suara Ustaz gema. Tak nampak muka Ustaz. Muka Ustaz tak ada. Dia kalau pakai earphone, dia akan jadi perlahan tau macam semalam. Nana pakai earphone dengan Ustaz Syarisan tu, dia macam perlahan. Okay Ustaz. Dah mahu ni dah? Sabar ya. Jap, tunggu Ustaz pakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Nana dengar tak? Dengar. Dah okey dah? Mana pakai je hotspot yang sudah. Dongam tak ada tu. Slow pula Kabur lain lah jap tadi. Tak apa. Biasalah tu. Tu dah dugaan Oh, suara Ustaz dengar tak? Dia delay sikit lah. Dia loading. Suara Nana korang dengar tak? Okay, kejap tenang. Hello? Jap, apa lah masalah lain ni. Aduh, Nak kena panjat bumbung pula. Dengar Ustaz dah Aduh, okey ke lain apa tu? masalah jap. Hello, Assalamualaikum. Hello? Dengar. Saya dengar. Dengar, Suara Ustaz. saya dengar. Dengar. Oh. Tapi muka tak nampak lah. Dengar tak? Dengar. Memang tengah hujan ni okey. Clear. Oh. Dah dengar dah? Dah, dengar. Suara saya pun pecah-pecah. Tapi delay sikit lah. Gini Macam mana? sikit. Macam apa, mengayau suara lah. Nampak muka Taman tak? Koya lah. Nampak muka Ustaz tak? Nampak. Boleh lah tu. Boleh. Sihat kau Okay. Ustaz? Assalamualaikum semua. Salam. Waalaikumsalam. Hujan kau Sanun? Hujan. Sangat hujan. Oh. Okey. Okey Ustaz, boleh ni lah, mulalah.
Suara ustaz double. Oh, memanglah sebab line tengah tak okey kan. Hujan kat sana. Ha. Tak apa, kita biarkan dulu ustaz betulkan dia punya line. Hujan kek mana? Kek Labu panas berdonting. Okey. Okey dah. Ustaz Aslin. Ustaz Aslin, nanti depan ustaz pula Dah, dongak-dongak aku Tapi ustaz. panas. Ayo, hujan kat luar. Kau Oh, line ustaz tak clear. Tak apa. Relax dulu. Sekejap lagi clear tu. ya, benar-benar. Dengan suara Okey. sudah okey ni. Macam okey. Sedengar pun okey. Okey. Alright. Ustaz sihat ke? Ya. Kak Nana nyanyilah dulu. Ke Ustaz kena ni? Tak nak betulkan dulu line Ustaz? Okey. Saya peminat Ustaz Syamsul Debat. Video lah, Okey. mengaduk lah screen tu. Okey, so dia Ustaz boleh dengar. Cuma delay sikit lah. Okey. Dah boleh? Tak clear. 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 Tarik. Salah. Okey Ustaz. Apanya ramai peminat Ustaz ni peminat Nana semua suka Ustaz. Sebab baik kelakar Ustaznya. Mah. Macam mana? Kelakar. Tak adalah. Kelakar. Kita serius orang. Jelas Nana selalu kat dengar tu. Ustaznya ceramah tu dekat YouTube. Nana, cuba. Nana, kita ambil 30 second. Saya cuba adjust line. Okey, boleh Ustaz adjust dulu ya. Okey, baik. Okey. Kejap. Ustaz Syamsul dia adjust jap. Ustaz duduk dengan wifi. Tak jelas suara Ustaz. Suara Nana jelas tak? Suara I jelas. Suara Nana? Okey. Menggelagak bunyi ramai lah orang S9 masuk malam ni Nyanyi lagu dululah. Kak Nana nyanyi nasyid dulu sementara Ustaz masuk. Lagu apa pula nak nyanyian? Cakap S9 je lah Kak Nana ya. Yelah. Assalamualaikum Nana dengan Ustaz Syamsul. Waalaikumsalam. Okay. Oh, suara Nana terlebih jelas. Okay. Nana, ramai orang LBJ yang tengok Ui, yo ko. Orang kampung sebelah dan orang agak ko. Tengok kak? Baguslah. Suara Nana terlebih jelas. Ustaz Aslin, semoga sihat. Sama juga dengan Ustaz. Semoga dalam keadaan sihat walafiat. Nanti jangan lupa Ustaz ya, nanti kita live pula bersama insyaAllah. Ada rezeki. Amirul. Khabar baik. Amirul sihat ke? Masuk live kat Nana tu jadi negori. Alhamdulillah. Kak Nana makin cantik. Kak Nana make up mampan hari ni. Terlebih pula foundation dia hari ni. Tak sangka pula terlebih. Ui, ramai bona lah orang negeri masuk dalam ni. Iyalah, habis tu jumpa orang kampung kan. Mirul sihat je kak. Oh, Mirul sihat. Alhamdulillah. Tahniah Mirul. Dapat baby baru.
Makeup mampan tu masuk apa? Maksudnya foundation Kak Nana terlebih sikit hari ni. Yelah sebab kita kenalah apa kan macam dapur sikit foundation tu. Nana, anak Nana mana? Anak Nana tengah buat kerja sekolah cikgu bagi daripada rumah lah. Alhamdulillah sihat. Tiba-tiba pula rasa lapar lah perut ha. Padahal dah makan dah tu. Kan, korang macam Kak Nana tak? Asyik makan je kat rumah. Nanti save life tau. Ya, mestilah insyaAllah. Kita orang Johor Bahru konon sokong walaupun Nana orang Senayan. Yo. Orang Johor Bahru dengan Senayan sama yo. Hello. Waalaikumsalam Sofia. Biasalah tu lapar manjang duduk rumah. Kak Nana makan apa hari ni? Makan lauk telur ayam sahaja. Comel je asyik makan pun. Mak Ngah mana lama dia tak WhatsApp. Apa bawa masalah keluarga malam ni? Banyak dah dan makan ni. Dan orang jempol. Oh. Dia dah satu Negeri Sembilan ni. Oh daripada Port Dickson. Siapa ni 9 cepet? Cuba bagi tahu daripada mana semua ni. Waalaikumsalam. Terjebak terjelabu. Nana rindulah. Ya, miss you too. Semoga istiqamah pakai hand soap. InsyaAllah doakan Nana ya. Okay, insyaAllah doakan. Line Ustaz Syamsul okay. Kita cuba ya, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Jap. Lain topik. Kena ajar lah macam sudut kira. Lain pula dah latar belakang Okay, Tapi suara okey tak? Suara clear tak? Okey. Semua okey tak dengan suara Ustaz? Saya okey. Saya dengar. Tak, suara saya okey tak? Itulah orang tanya tu Okay, rasa okey tu Ustaz. Okey. Okey Ustaz. Macam mana duduk rumah seronok tak? Seronok lah, dah lama tak rehat kan. Jadi dapat peluang rehat. Balik ke lantang, minjam, masuk, melihat, semua baik tak? Faham tak tu? Semua baik lah. Korang faham tak Ustaz cakap tu? Sorry, meloncat, bermain-main, bersesia, semua dah buat. Maknanya semua dah buat lah. Ke dapur, ke bilik, balik-balik dapur tak? Itulah geografi dalam rumah ni berperasan. Berperasan, rumah kalau apa berperasan kan. Okey Ustaz. Ni ada ramai nanya Ustaz. Nanya soalan pasal family lah. Kekeluargaan. Okey. Dia soalan ni pertama sekali kan. Okey Ustaz dengar tak? Oh dia bergema sikit lah. Tapi korang boleh dengar kan? Lain macam soalan tu. Kejap, hilang dah. Suara Ustaz pecah-pecah. Okay Ustaz, dengar? Oh Ustaz tak payah pakai mic. Ustaz pakai mic ke? Kejap. Ustaz pakai mic kot. Hilang dah Ustaz Mana pun Line ni. Bergema tak? Bergema. Tak payah pakai. Tak ada pakai mic. Tak ada pakai mic, tapi tak tahu lah betul. Nak kena tukar telefon dengan Tukar
telefon dia. Okay. Apa ke? Okey. Apa soalan lah? Soalan ni, nak tanya awak balik ya. Okey. Bagaimana seorang anak ingin menggembirakan ibu bapa selain menunaikan permintaan mereka? Dan ada tak doa untuk menjadi anak yang soleh? Daripada Dayana. Kalau ikutkan memang selain daripada menunaikan permintaan ni, macam mana pun permintaan you tu lah membahagiakan dia. Kan? Jadi kalau ikutkan selain benda tu kita kebajikan mak ayah, kita menjaga, kemudian kasih sayang, bagi perhatian, bagi permintaan dia, kemudian buat apa yang mak ayah kita suka, kemudian dari layanan treatment kita untuk mak ayah kita tu taklah elok. Kita lah mak tu tak berapa orang dah, tahun dah trouble kan. Jangan kita joget dan pula roket-roket kat telinga tu. Kat telinga tu tak elok. Ini kalau orang tengok kan jadi fitnah. Mak, orang tak nak cakap ni. Jadi bunyi macam tak elok. Jadi kita dekat sikit dengan telinga mak kita tu. Kemudian bagi seberapa banyak kisah-kisah yang menggembirakan hati dia. Kemudian luangkan masa bersama-sama dengan mak. Tapi dalam tempoh COVID-19 ni, buatlah video tengah kan. Taklah saudara yang duduk di rumah tu tolong connect kan, buat video call kan. Jadi mana kata dalam masa yang sama dapat dan kita juga jangan lupa doakan kebaikan untuk mak ayah kita. Okey. Faham. Dan doakan kebaikan ni pula. Kadang kalau perasan kan, kita bila orang meninggal, kita sedekahkan Fatihah untuk mak ayah itu kan. Jadi, bila tak tunggu meninggal. Masa hidup pun kita kena rajin sedekahkan Fatihah. Berikan Fatihah kepada ibu bapa kita. Tumbaknya pada hidup, pada semua kita berdoa. Tentang doa nak jadi anak saleh ni, doa diri sendiri lah. Dia nak jadi anak yang baik, ya Allah. Nak kan? Kalau kita doa macam-macam pun apa, ya Allah jadikanlah aku anak yang baik, jadikanlah aku anak yang berbakti, ya Allah jadikanlah aku anak aku sebagai orang yang rajin menunaikan solat, perkenankanlah. Saya tak tahu. Yang penting kita faham, apa doa pun yang doa yang baik. Faham tak tu? Semua tak dongah. So start lah. Tapi Nana dongah. Itulah Nana dongah. Siapa dongah? So Nana clear. Saya pun faham. Tak apa hal tak apa hal tu. Nana dongah so start ni. Tapi cuma dia macam bergema lah. Bergema? Dia kojap dia kocik, kojap bosak. Kojap kocik. So bosak. Saya tak faham apa yang Ustaz cakap. Itulah tu apa masalah kat telefon ni tak tahulah. Smart. Mungkin luar ni hujan kot. Tak tahulah. Kek si Kamat lain tak clear. Kek si Kamat. Dah suruh Nana explain pula dah. Ustaz Kobar ni doa jadi anak yang soleh ni. Kira baca Al-Fatihah untuk mak ayah kita lah. Walaupun masih hidup kan, Ustaz, betul tak? Iyo. Ini dah tak ada orang Al-Fatihah saja. Boleh kan? Kira tak kira lah ada lagi kau tak ada kau memang boleh sedekah hari-hari lah. Betul, hari-hari boleh. Setiap masa boleh. Sekian ada siapa dongah lah, lorak-lorak tak padap lah ni. Agak start kena ni poi cepat tinggi Saya cuba tukar telefon jap. Tengok boleh tak? Boleh. Ui, 30 second. Ui, kaya Ustaz tukar telefon tu Bukan dia dah, mana yang ada lah. Jap ya. Okey. Okey, saya ni dulu ya. Okay. Okay.
Kau jap. Ustaz pergi tukar telefon. Hujan kan, nak buat macam mana? Tak clear. Tukar telefon tu weh. Tu dah. Tunggu jap. Macam mana nak anak nak menggembirakan seorang ibu bapa, ibu bapa selain menunaikan permintaan mereka. Ada tak doa menjadi anak yang soleh? Ustaz cakap tak kisah doa je apa-apa, doa sendiri pun boleh. Lepas tu selalulah bacakan Al-Fatihah untuk mak ayah kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Baca saja kan, itu kan sedekah. Lah dan pula yang jadi ustazah. Kan? Tadi Ustaz explain panjang dan Nana explain pendek. Sebab Nana tak reti nak explain panjang. Itu yang perlu Ustaz tu Nana. Apa yang Nana faham lah. Ni 9 cakap So akak elok je jelas. So Ustaz yang pecah-pecah. Biasalah. Hujan kat sini kat KL okey. Lain tak berapa okey. Harap okey dah lepas tukar phone. Tak apa. Ini namanya dugaan. Nak belajar, nak cari ilmu kan. Dugaan Allah. Lawa kau baju ni? Lawa? Yang beriuk berambar ni kenapa? Duduk rumah kot. Tak apalah. Nak live ni pasal Kak Nana bila nak kahwin? Entahlah. Nantilah dulu. Sampai jodoh nanti kahwin lah. Okay? Tu dah. Kita merancang Tuhan menentukan ya. Apa-apa pun kita nantikan. Kalau ada line okey, kita bolehlah live bersama dengan Ustaz. Kak Nana share hotspot dengan Ustaz. Kau boleh di-share dah. Kak Nana cakap poket-poket. Tak nak lah, nanti korang tak faham. Rambu-ramba. Dan doket rumah Ustaz ni kau bagilah wifi sikit. Tak adalah. Nana suka colour pastel. Dulu masa Nana budak-budak, masa Nana remaja, Nana suka colour striking. Tapi bila dah meningkat dewasa, kan, Nana suka colour yang pastel lah. Ikut pada peredaran umur kan. Umur pun dah berapa, dah 3 series. So colour-colour gini lah yang kita suka. Kalau Kak Nana pakai colour striking, macam segan lah sikit. Jangan cakap bahasa daerah Kak. Okey Mia. Baik. Kak Nana cuba okey. Tak cakap bahasa daerah sebab ni dah Ustaz. Sekejap ya. Bismillah. Kita cuba lagi sekali. Tengok macam mana. Hello. Dah. Hello. Okey tak? Tolong lawak ni. Okey tak? Tak boleh lah. Tak tahulah, agak memang problem lain lah. Dia suara okey clear. Muka Ustaz je lah macam blur-blur sikit kan. Muka blur. Alamak. Muka gambar tak terang ke atau muka tu yang blur? Bukan muka yang blur dah. Gambar tak terang lah. Oh, gambar tak terang. Okey. Mana yang boleh lah. Better sikit suara. Macam Nana dengar lah suara Ustaz. Okey. Boleh tipu Ustaz. Soalan story Okey, nanti Nana save, jangan risau. Bila Nana save, nanti dia akan clear lah. Okey. Okay Ustaz, ni cerita perlu ke menutup aurat kalau tinggal sekali dengan adik-beradik lelaki yang berlainan bapa? Dia adik-beradik lelaki dan apa-apa kan dia sama macam adik kandung. Sama. Dia kalau adik-beradik lelaki berlainan bapa kan. Bapa. Makna mak sama kan. Mak sama lah. Mak sama jadi mana kata dia adik-beradik kandung. Kandung sama. Jadi boleh lah. Makna Boleh apa? Kalau tak dia lah. betul-betul salah ni. Tak ada maksud kau nak pakai tudung lah.
Tak Kalau payah dapat dengan adik-beradik tu kan satu rumah. Oh, satu orang dia dapat. tak masalah. Okey, Ustaz Kobar, tak ada masalah kalau adik-beradik lelaki yang berlainan bapa. Tapi dia sama mak. Dia sama Sama macam adik mak. kandung. Dia Sama macam macam adik-beradik kandung. Sama macam adik-beradik kandung. Jadi aurat tu tak ada masalah lah. Ya. Okey, lepas tu masalah pun aurat ni. okey, lepas tu nak tanya macam mana suami atau isteri nak reda dengan pasangan masing-masing? Nak reda dengan pasangan ni, dia reda ni letak kat hati. Hati kena tenang. Jadi kalau nak reda, dalam nak capai hati yang tenang tu, pertama elakkan buat dosa. Elakkan buat dosa. Jangan gaduh selalu. Kan? Gaduh kena gaduh lah. Tapi janganlah selalu bana. Kan? Yang mentoruk bana. Maju-maju biasa. Kan? Maju-maju biasa. Tapi tahulah switch nak pujuk balik. Kan? Jadi, bila nampak dia merajuk tu, pujuk bawa balik kuih ke kan. Kalau merajuk bawa balik kuih, goreng pisang ke, serajuklah sikit hati tak? Bawa kuih cakui ada makna sikit. Kuih cakui tu makna apa? Sama lengkap kuih tu dua kan, cakui. Melengkap. Oh, okey. Lepas tu satu lagi orang perempuan ni dia nak kita macam dia janji ingat. Janji ingat. Kan, dia hadiah orang perempuan ni dia suka kat dia. Orang lelaki pula pun sama. Ada kat lelaki yang mengajuk pujuk Jadi orang perempuan pun kena pandai pujuk dia, masak kalau sedap untuk dia. Kan. Dia lelaki kuat mengajuk ni dia jambu sikit lah hati tak? Betul. Lepas tu orang kata banyakkan sama-sama lah. Jalan sesama, tidur sesama, makan sesama. Semua sesama. Semua sepenuh sama-sama lah. Kawan tu masak kan. Ni sekarang COVID-19 ni masak. Pergilah ke dapur sekali. Kan? Sekali je lah. Sekali je. Sekali je? Apa tak banyak kali? Malas lah tu lelaki. Yalah pergilah. Kalau nak pergi. Paling tidak kau tak reti masak pun tolong basuh pinggan tu. Kan? Tak reti masak pun. Yalah. Faham. Main kamperanan kan. Habis macam mana kalau yang daripada sebelum kahwin dia dah mesra, dah kahwin, ada ke kemesraan tu? Ada, kahwin dah dulu tengok apa tahu. Jadi kadang masalah dia kadang kita atas kita, kadang ada orang tu dia sendiri pilih. Dia sebab dia tengok orang bila dah kahwin tu dia rasa macam dia kena jaga, dia tak boleh nak rasa dia kena jadi ketua tu, dia tak boleh nak manja. Siapa cakap? Kadang-kadang cakap dia akan betul rindu betul rasa yang lama tak jumpa. Jangan. Taklah bahasa-bahasa macam tu. Kan? Ni macam ni tak tahulah nak rindu apa hari-hari ada mak kan. Yolah. Habis tu macam mana? Yalah, cakap je lah. Sedap betul lah lauk masak ni. Walaupun tak sedap lah. Kita puji je lah. Pagi telur sak kicap. Tengah hari telur dadah. Dan malam telur mentok kabau. Telur setolur-tolur. Puji je lah. Sedap betul. Ni hanya mula kan. Itulah pasal. Ikan goreng kabel walaupun ikan tombong. Sebab dia nampak lauk tu macam simple. Tapi usaha nak masak tu kurang minyak, kepocik lagi kan. Pengorbanan. Betul. Faham? Itulah deh, ramai yang kata tak dongam nak torang balik kat dia orang apa ustaz cakap dia. Ya ke? Ulanglah balik. Alamak, lupa. Tu. Apa tadi ustaz maksud kalau suami isteri ni puji-pujilah, tolong ada masak kat dapur. Ya betul. Lepas tu maknanya dia proses tu dalam bahasa orang Senayan sebut tu. Senayan pula. Bahasa orang Senayan reciprocal process. Kena.
Proses Apa tu? lengkap melengkapi. Oh, maknanya kahwin ni adalah proses lengkap melengkapi antara satu sama lain. Ya betul. Macam Macam kita macam lagu Kai dengan Nana je lah. Dia kau macam Eh? tu kan. Kan. Alah, Dia tak lagu maksud Kai tak dengan boleh Nana tak. pula. Tak boleh lah berabut. Lirik tu tak boleh berabut dah. Seorang daripada part dia, ni seorang part dia baru jadi lagu tu. Kan? Yo, dia contohkan lagu Nana pula dengan Kai macam satukan rasa tu. Masing-masing ada part masing-masing. Macam tu jugalah lelaki suami isteri ada part masing-masing. Jadi orang ni bila sebut lagu dia terbayang yang tak. Ini cerita yang Mana ada video klip kat sungai? tajuk. Pandai je Ustaz kau bang. Mana dah gambar. Tak maksudnya maknanya macam irama lagu tu kan. Ada time lelaki masuk, ada time perempuan masuk. Ada time dua-dua ni. Kalau tidak ke sungai lagu tu kan. Ustaz kau bang. Kau Okay. nak explain pula kat diorang. Ustaz cakap dalam kan ada lagu kan ada irama dan lagu. Lelaki kena ambil part dia, perempuan kena ambil part dia. Kalau masing-masing nak sekali nanti ke sungai pergi lagu tu. Macam tu lah. Betul. Nampak? Okey. Jadi Nana kau nak explain kat diorang lah Ustaz. Mandangkan Ustaz cakap Negeri Sembilan, diorang Okay, ada yang kita tak cakap faham. KL, kita cakap KL boleh, tak ada hal, boleh. Tapi tak apa. Tak apa Ustaz. Orang tapi ramai kan ni 9 dalam ni okey Ustaz ni soalan ni. Soalan dia macam mana nak ubah mentaliti masyarakat yang melihat kerja-kerja rumah ni tanggungjawab isteri je, bukan tanggungjawab suami isteri. Sebenarnya dalam rumah tangga ni dia macam satu kapal lah. Dalam rumah tangga satu kapal. Satu kapal. Suami mungkin dia jaga sawah atau bawa dia memandu. Kemudian isteri pastikan anak-anak kapal tu macam mana pergerakan dia. Semua kena main peranan masing-masing. Semua Jadi kena main mana peran kata, masing-masing. Dia tak boleh sebelah pihak dia, kena dua-dua belah pihak. Kemudian kita kena faham sepada mana yang telah yang kalau kita tengok Nabi pun pesan Nabi pesan lemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu. Lemah lembut dengan isteri-isteri kamu ya. Yelah sebab ni ramai lah ni kira ni. Maknanya suami tu pun ramai. Suami pun ramai. Okey, faham. Kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Kerana mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi kata jadi buat malam lembut dengan dia. Maknanya kata kalau kita nak contoh ni kita ni Nabi sendiri. Nabi sendiri dia takkan susahkan isteri dia untuk benda-benda yang Nabi boleh buat sendiri. Nabi sendiri pun tak susahkan isteri dia untuk benda yang dia boleh buat sendiri. Jadi Nabi biasanya Nabi kalau maknanya kalau tak boleh sangat dia minta tolong isteri. Macam kita ni pula di Malaysia ni lain. Kalau kita kat Malaysia macam mana pula Ustaz? Kita kat Malaysia ni pula kebanyakan kebergantungan kepada isterinya sangat tinggi. Cuma kadang-kadang ego sampaikan dia rasa itu kerja isteri. Ada yang ego sampai merasakan kerja rumah tu adalah kerja isteri. Jadi mana kata dia kena cakap lah elok. Yang tolong boleh tak tolong buatkan air. Contohlah kan. Boleh elok kan dengan bini tu. Tolong buatkan air itu ya. Kalau boleh contoh kalau dia katakan Nana bukan nama sebenar kan. Dia kata Nana bukan nama sebenar. Air kopi boleh. Contoh. Cakap elok, lemah lembut kan. Cakap lembut-lembut lah dengan bini. Ini tak kopi. Ini tak kopi. Kasar benar ya tak? Elok cakap. Okey. Apa ni Ustaz? Nampak ramai yang tak dengar suara Ustaz. Nana seorang yang dengar. Apa ni Ustaz ada earphone? Earphone. Ada kot. Dalam rasa dia pakai earphone okey kot. Oh, kalau pakai earphone okey. Okey. Dah boleh pula nak mencari Saya cari jap. Kesian Ustaz. Astagfirullah. Sorry ya Ustaz ya. Tak apa, saya capai jap.
Weh, kesian Ustaz weh. Kurang lah ni. Dengar tak? Nana ni suara dengar tak? Suara Nana dengar? Suara Nana dengar ya? Okay, ni topik best ni. Ni topik best. Ajak cuba try pakai earphone Kesian Ustaz. Banyak pengorbanan Ustaz ni hari ni. Cari line telefon. Lepas tu tukar tompek. Kan? Korang yelah demi untuk memberikan ilmu. Tu dah. Mana pula lubang ni? Dah tak reti pula mana nak cucuk kan. Sekejap, minta mana. Alamak, telefon ni lain pula. Oh, lain telefon pula. Kejap ya. Lain pula telefon Dah kau nak pakai telefon tadi balik. Macam tu lah. Soalan Asal korang. mana pakai telefon tadi balik Kesian Ustaz weh. Tak Tak apa apa, ke, Ustaz? tak apa. Tak apa. Boleh kau? Tukar ajak. Tak apalah biar Nana jadi ustazah. Kalau tu orang ya, sekejap Okay. Biar Nana yang jadi ustazah lah kat korang. Macam tu lah cerita Macam mana, apa soalan ni tadi? Macam mana nak ubah mentaliti masyarakat yang melihat kerja-kerja rumah ni hanya tanggungjawab isteri dan bukan tanggungjawab suami isteri. Ustaz cakap tadi. Dia kata macam Nabi sendiri kalau dia boleh buat, dia takkan susahkan isteri dia. Tapi biasalah kita kat sini isteri. Kan? So kalau korang mana yang dah kahwin tu, kalau nak minta apa-apa dekat isteri, minta lah elok-elok kan. Janganlah pekik. Janganlah buat isteri tu macam orang gaji ada. Nampak? Jelas tak Nana punya apa ni? Jelas tak penjelasan Nana ni? Ke kena suruh ustaz yang live Nana masuk dekat dia punya live IG? Pendapat? Ke sama je? Sekejap ya. Okay. Ustazah Nana. Baca ke atas tu. Mana ni? Oh. Okay, kejap. Manolak pun ustaz yang sabarlah. Dia nak botol dulu. Dia punya apa tu. Okay, kita cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ada rezeki kita ni. InsyaAllah. Bismillah. Okay, bentar ya. Macam. Macam Okey tak? Dengar tak? Macam okey tak? Cubaan 1, 2. Nana dengar jelas ni suruh Ustaz. Macam semua komen sikit. Komen sikit. Macam mana? Dengar tak? Dah okey belum? Kenapa Nana? Komen. Ustaz jangan putus asa. Okey. Dalam pada apa kan tak tahulah apa sampai salah nak jawab. Itulah dia. Tak apalah Ustaz mana yang sampai lah. Mana sampai kan? Tak apa Nana, sobat rakyat Nana, suruh Ustaz okey. Jadi kalau korang tak dengar kat sini, nanti korang dengar balik dekat live. Ni lah, dia kan 24 jam. Okey. Okey dah dengar dah Ustaz. Better dari Dia kata better dari tadi. Okay, jadi Ustaz macam mana nak jawab soalan yang seterusnya ko? Nana nak Boleh. Tapi macam yang tadi tu, yang isu suami isteri tadi, maknanya kata kita dah tahu tanggungjawab tu sebenarnya bukan tanggungjawab orang perempuan, tanggungjawab lelaki. Jadi bila sekarang ni orang perempuan nak buat, kita syukur banyak-banyak, cakap elok-elok, minta elok-elok. Cakap dengan baik. Paling penting. Nampak betul tak Nana cakap ni? Sama kan jelasan Sama, Ustazah Nana sama. Ui, amin. Okey. Dah kita soalan seterusnya Ustaz. Okey.
Okay, macam mana nak jadi isteri yang solehah dan menjadi dambaan para suami bahagia hingga ke jannah? Kadang-kadang ada yang nama dah elok solehah dah. Tapi tak berapa nak solehah pangai kan. Jadi kalau anda kata dia nak jadi isteri atau isteri yang solehah ni, kalau kita ikut macam ada satu hadis Nabi sebut, jaga 4 perkara. Jaga 4 perkara. Iaitu jaga solat, jaga puasa, kemudian jaga maruah diri dan maruah suami, dan yang keempat taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empatnya, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Itu Nabi sebut. Jadi makna orang perempuan ni siap boleh pilih pintu ni. Orang lelaki tak pek macam tu dah. Dapat masuk untung. Orang perempuan siap boleh pilih pintu lagi. Cuma taat dan juga menjaga maruah diri ni bukan satu benda yang sangat sebenarnya. Cabaran dia besar. Cabaran dia besar. Okey, kita ada Kak Nora yang dah singgah dekat Nana punya IG live. Hai Kak Nora. Hai. Okey. Jadi dah jelas Nana kena pakai earphone lah. Nana pun kau dah pakai kau? Oh, suara Ustaz masuk kat mic Nana jadi double. Pula dah. Okey. Dah buka lah pula. Pajak lagi buka lah, dalam rumah ni. Buka Pajak je lagi lah. baik kat rumah. Dah buka. Dah buka dah. Okey dah, Ustaz dah buka dah. Right. Okey, ngam. Okey. Jadi jelas tadi soalan tadi. Okey, soalan yang seterusnya Ustaz. Macam mana nak didik anak dalam pandangan Islam? Tentu ada perbezaan kan, anak lelaki dengan anak perempuan. Dia sebenarnya ikutkan anak ni sama je. Cuma tinggal lagi kita kena tahu nak didik anak ni, Nabi Muhammad tak didik auladukum bi salah satu akhlak. Didiklah anak kamu ni dengan perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kita sayang kat Nabi. Lah pakailah earphone balik, apa masalah tu? Dulialah kita cakap lah. Kesian Ustaz. Jadi makna kata pertama sayang Nabi dengan cara kita duduk ke sunnah Nabi dan sebut nama Nabi sekali. Kedua, bihubbi ahli, ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, membaca Quran. Jadi kalau kita nak ikut, nak didik anak cara Islam, cara yang paling baik ikut cara Nabi. Ikut cara Nabi. Ada tiga. Yang pertama, mak ayah kena tunjuk tauladan yang baik. Nak didik anak, yang pertama sekali, anak-anak kena tunjuk tauladan yang baik. Mak ayah tunjuk tauladan yang baik ke anak-anak. Nana cakap apa dia? Anak-anak tunjuk tauladan yang baik. Salah. Mak ayah korang tunjuk tauladan yang baik. Poni lah Nana, Ustaz. Okey. Yang keduanya kita tengok contoh utama mak ayah kena ingat dia ni contoh kena buat. Dia maknanya dia tak boleh cakap suruh aja tak boleh, dia kena buat. Maksudnya jangan suruh ya. Kita kena buat. Tapi dia kena buat. Contoh abang habis semayang, abang remote ni. Dia suruh anak semayang, mak selimut tu. Oh, dia suruh anak semayang tapi mak selimut. Selimut selimut pasti semua kalau suruh kan. Tak boleh macam tu ya. Lepas tu melainkan abah cuti kan. Melainkan? Abah cuti. Abah cuti. Aduh pula abah cuti. Aduh, setahun cuti.
Oi, lain macam tu kalau lelaki yang Itu, cuti itu tu. maknanya dia saja-saja nak cuti tu. Tu kan. Ha. Lepas tu pantau anak-anak. Pantau anak-anak. Pantau ni pantau apa? Pertama pantau salat dia. Mhm. Kemudian pantau belajar dia. Pantau belajar dia. Kemudian pantau pergaulan dia di kawasan apa. Pantau pergaulan dia dengan siapa dia Ha. kawan. Ya. Dan juga pantau dari segi kesihatan dia. Kesihatan Tengok dia. dah mata merah ya apa bodoh ni tolan dia tu. Oh, kalau mata merah itu apa dia tolak tu? Ha. Kan dah tiba kayal cakap pun kayal cakap Ha. Kau jap pakai earphone kau jap tak kan. Nana rasa Ustaz kau nak pakai lah earphone tu Ustaz. Dah kau nak pakai earphone ni lagi jelas Ustaz. Nana memang dengar tadi. Macam lah. Okey. Baru Okey dengar. lah. Alright. Ui, Lepas tu, sedap tu Ustaz kau lepas tu kesalahan anak-anak. Anak-anak boleh salah. Okey, pertama kesalahan anak ni kita kena hadapi dengan lemah lembut. Okey. Jadi jangan tui tampar je, jangan. Oh, tak boleh tampar dah. Jangan tui tampar. Jangan tahu tampar. Yang kedua, kesalahan mesti ambil kira sikap. Okey. Sebab setiap anak tu lain perangai dia. Anak nombor 1 mungkin sensitif. Anak nombor 2 dia macam hati korek sikit. Lepas tu anak yang ke-12 dia okey, pandai berdikari. Contoh macam itulah. Kalau anak ada oleh orang. Makna kau anak ramai kan. Lain dah pula. Jadi makna kata setiap anak tu ada. Jadi kita tengok sikap dia. Anak ni macam mana? Anak ni macam mana? Macam tu. Jadi makna kita tengok sikap dia. Kemudian kesalahan anak ni ikut peringkat dia. Pertama mungkin tegur je. Kedua tegur dengan tegas. Yang ketiga mungkin kalau rotan kan orang dulu kan rotan. Tapi kalau rotan janganlah belasah. Lain. Rotan sekadar nak mendidik aja. Macam tu. Allahualam. Allahualam. Okey. Kejap, Ustaz nampak tak komen-komen orang tu, Ustaz? Apa dia? Ustaz nampak tak komen-komen orang? Nampak. Okey. Kejap, Nana pergi ambil earphone. Ustaz layan jap peminat Nana. Boleh. Boleh. Macam ya? Apa dia? Boleh. Okey. Okey. Soalan-soalan. Bogomo tapi dah baca ni minta maaf banyaklah. Lain tak clear hari ni. Macam okey, kejap okey, jap tak. Dah pakai dah. Kau tak okey ke tak tahulah dah. Okey. Okey, Assalamualaikum. Salam. Weh, Dengar tu dah bagi salam lah. Weh, tu bagi salam juga salam daripada tadi. 80 kali. Tak apa. Okey. Tak apa. Ustaz, tadi Kak Nora ada tanya tadi ke Ustaz. Dia tanya, apa ni, macam mana nak cari suami yang soleh? Pergi surau. Pergi surau? Nampak lah jumpa yang soleh-soleh tu kan. Surau masjid. Dia macam ni, doa lah minta kan. Minta doa banyak kan. Nak cari lelaki yang soleh ni. Kadang kita tengok tak boleh nak cakap juga. Kadang sebelum kahwin elok semua kan. Takut kalau jalan bukan bukan menunduk dah, menyarap tu kan. Lepas tu kalau jumpa mak ayah kan, cium tangan berjilat lah. Sah baik
Tunggu Tapi lah pula. tu sebab kalau nak interview tu kena interview tu. Tu sebab nak tanya kawan-kawan dia. Kan? Dia ni jenis macam mana. Jangan tanya kawan-kawan yang memang kita rasa akan pakat dengan dia. Tanya. Macam ada orang tempat kerja sama tempat kerja dengan dia. Tanya, dia tu macam mana Oh dia tu, nampak okey. Dia kata, saya taklah kenal sangat. Yang seorang tu pula, saya memang sama persatuan dengan dia tu okey. Contoh mana lah tahu. Kan, saya sekampung dengan dia KLBJ tu. Dan saya tahu mana dia tu, rumah pun saya tahu. Contoh lah kan. Jadi mana tahulah dia tu memang selain daripada menyanyi, memang dia tak ni lah tu. Kan. Selain habis pada menyanyi, balik rumah, memang duduk rumah tu, dia tak ke mana-mana dah. Contoh. Kan. Siapa lah duk Maknanya LBJ tu lah. Tak kisahlah sesiapa. Leha aku, gayah aku kan. Jadi lepas tu ya tak kisahlah kan. Jadi makna kata orang ni dia kata nak cari yang soleh tu doalah banyak kan. Jadi nak katakan tu sebab kata kena kenal betul-betul. Kan kenal betul-betul. Tu sebabnya dalam Islam ni tunang ni biasanya dirahsiakan. Tak adalah dia heboh-heboh kan. Tunang. Kan orang kita ni terbalik, bertunang beriur bergambar tak malu tu lelaki tu. Kan? Laki siap ada TV pelamin. Ada siap pelamin pula. Orang sekarang poning betul kan. Jadi makna kata tetapi kalau yang dalam perkahwinan ya kita kena masyhurkan. Kena sebarkan maklum-maklum dengan kau orang. Macam itulah. Jadi makna kata dalam hal ini nak mencari anak yang soleh, suami yang soleh. Kadang ada juga, kita kena faham ada juga yang mungkin dari segi ilmu agamanya kurang. Tetapi lepas dia berkahwin, nampak ikhtiar usaha dia tidak jadi seorang yang soleh tu. Ada juga. Tetapi sebaik-baiknya biarlah sebelum kahwin. Dah nampak dah usaha tu sebabnya ada macam isu antaranya yang datang beritahu dia nak kahwin dengan non-Muslim. Orang yang bukan Islam ni dia nak jadi saudara barulah nak masuk. Jadi sebaik-baiknya suruh dia kenal Islam betul-betul dulu baru kahwin. Jangan cakap, aku dah kahwin besok tahulah aku nak ajar dia. Jangan. Kebanyakannya, bila dah kahwin, susah nak ajar lah. Lepas tu bila bergaduh, dia cakap lah, kenapa lah you nak paksa I solat? Kenapa you nak paksa I puasa? Dulu you nak suruh I masuk. You nak kahwin dengan I, suruh I masuk Islam, I dah masuk dah. Ni sekarang you nak suruh I buat macam-macam pula. Contoh macam tu lah. Jadi mana kata sebaik-baiknya kenal Islam betul-betul. Kita nampak supaya tak susah kita nak membentuk nanti. Tu dia. Tu deh. Faham. Nanti malam ni kita doalah ramai dapat suami yang soleh ya. Mana yang belum kahwin lagi lah. Okey, baik. Okey, tu soalan daripada Kak Nora. Jadi ni soalan seterusnya lah Ustaz ya. Apakah definisi keluarga bahagia? Apakah ukuran sebuah keluarga tu dari segi duit? Atau kasih sayang je dah mencukupi? Kalau nak kata ada yang cakap duit bukan segala-galanya. Tetapi segala-galanya nak pakai duit tu masalah itu. Kan? Itulah tu betul tu. Jadi, betul. Jadi macam mana pun tu sebab Nabi sebut bila kamu nak berkahwin tu tengok 4 perkara. Pertama li jamaliha, tengok kecantikan dia. Lepas tu kedua tengok dari segi ialah rupa paras lah kan. Apa tu lah rumah tu jongket lah hidung kan. Pula kau mau kono pipi melayut pipi pahal pula tu. Kan mana tahu tak tengok kan tak semua pula galap ko ketorang ko. Kemudian hidungnya pula apa tu tolotak ko. Tu pertamalah. Yang kedua tengok dari segi keturunan dia. Dia keturunan yang baik-baik kan, keturunan orang elok-elok, adalah rekod itu baik-baik lah kan. Kemudian tengok dari segi harta benda dia, kaya, senang kan. Tahulah. Maknanya tak adalah besok kahwin taklah. Contohnya ada besok manalah tahu ada orang yang nak kahwin dengan penyanyi yang dah lama membujang. Contohlah kan. Bila kahwin tu, dia kata, wah dia ni banyak duit ni, macam mana nanti? Dia bukan sebab nak mengikis harta orang perempuan tu. Tapi makna dia tahu orang perempuan ni ada kedudukan, ada duit dia, maknanya dia tak
Taklah sorik warna ni membolo Macam tu lah. Tapi tidaklah kata orang lelaki boleh mengajukan duit bini tu. Faham betul tak? tu. Betul. Mak ada orang betul kan. Risau tu. Yolah. Dan yang Risau keempat, yang keempat tengok dari segi agamanya. Jadi dan Nabi pesan kalau anda kata tak ada kesemuanya, paling tidak agama tu kena ada. InsyaAllah bila ada agama tu kadang walaupun dia muka tak handsome boleh adjust. Kan? Kan? Bila ambil wuduk hari-hari tiba-tiba daripada golap tarang soroi kan? Muka Lepas tu yang kedua dari segi keturunan ni walaupun mungkin sebelum ni dia mungkin anak yatim, tak tahu keturunan dia macam mana, tapi bila kahwin kita membentuk keturunan baik-baik lepas itu. Dan kemudian yang ketiganya walaupun kita dulu susah, bila dah kahwin dengan berkat ketaatan kepada Allah Ta'ala murah rezeki. Macam tu. Gitulah. Macam tu lah yo nak cari. Jadi makna kata kemudian kalau anda kata dan bahagia ni pula, bahagia letak kat mana? Bahagia letak. Pandai jawab kan? Semua pandai jawab. Tapi kadang-kadang manusia ni terlupa, dia terletakkan kebahagiaan tu dia letak kat mata dia. Jadi mata ni sibuk nengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Jadi maknanya kita kena belajar bersyukur. Mak ayah kita dulu susah hidup, duduk kampung. Jalan kaki tak ada heboh, naik kereta, naik motor dah. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur, cukup. Makan tolu ke, makan ikan goreng ke, okey. Selesa. Tak ada masalah. Walaupun rumah, dulu mana ada bilik seorang satu. Sekarang rumah bilik seorang satu anak-anak kan. Betul. Mana dulu. Dulu berlambak lah tu. Berobot tilam macam ni, besok pagi gulung kan. Dulu. Jadi maknanya kata lauk simple-simple pun tapi bahagia. Kan? Belajar bersyukur dengan apa tu. Sebabnya bahagia ni bukan melihat kepada apa yang kita ada, tetapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itu bahagia. Jadi kalau kita letakkan bahagia tu pada dunia, kita kena ingat dunia sementara. Pertama, dari segi duit, harta benda sementara sampai masa habis. Kan, rumah buat besar-besar, kan, kat Senayan buat besar-besar, bukan makin lama makin ramai orang. Bukan makin lama makin ramai orang. Makin lama makin tak ada anak kita besar-besar, masuk asrama, masuk universiti. Sudah tinggal lah kita nonggok orang dalam rumah, contoh. Kan? Nonggok faham tak? Tu, menonggok kata kan? Tak payah nak tukar tu. Begitu juga. Begitu. Nama kita pun sementara. Contohnya, Samsul Debat sakit kuat dekat hospital. Masih ada Samsul Debat. Meninggal dia orang tak sebut lah. Pukul berapa Samsul Debat sampai? Orang tanya pukul berapa jenazah sampai. Lepas tu bila dah tanam orang tak cakap dulu Samsul Debat ada pesan. Tak, dia sebut arwah dulu ada pesan. Arwah dah sebut. Adalah seorang dua yang terlopes sebut Samsul Debat. Yang keduanya dari segi kedudukan, pangkat, kuasa. Kan, kita mungkin ada jawatan, kita mungkin apa, contohlah macam karier menyanyi lah Nana kan. Dulu sampai masa adalah perjanjian lagi baru. Kan? Betul. Ada tu pula dulu nyanyi. Lepas tu hilang jap. Lepas tu tiba-tiba ada di balik. Contoh kan. Semua kata Allah tu. Kan. Contoh kan. Apa contoh macam kono kat Nana ni? Ada contoh. Contoh kan. Betul. Tu contoh paling dokek lah. Macam ni. Macam sekarang. Kita cakap. Berapa ramai kawan-kawan kita gitu cakap. Dan business okey sekarang. Tak ada masalah. Kau cakap je. Tiba-tiba semua mandung kat rumah. Cakap apa? Bila Allah Ta'ala hantar COVID-19 ni kat semua orang kan. Tapi adalah. Janganlah kita ingat apa. Jadi kita pandanglah kebaikan-kebaikan Allah bagi atas apa juga yang Allah uji dekat kita ni. Tu dia. Kan? Jadi makna kata belajar bersyukur, insya-Allah kita akan bahagia. Tu dia. Yang penting bersyukurlah. Macam Nana bersyukurlah sebab dalam keadaan kita COVID-19 ni dapat Nana masuk Ustaz tu untuk dalam beberapa jam bersama dengan Nana punya live IG ni lah. Kalau tak payah kali-kali kita Ustaz tu.
Lain kali kita repeat balik lah untuk kodok balik yang masa-masa tu buang dek cari kamera, cari wayar, cari kabel macam tadi kan. Cari tompet. Kan? InsyaAllah. Boleh. Okey. Okay. Jadi Ustaz, boleh soalan lagi ke atau Ustaz dah nak Boleh. Ada Persoalan lain. ada 3 soalan je lagi Ustaz. Lepas tu Okey. stop live. Okey. Okey, soalan seterusnya. Apakah hukum merahsiakan perkahwinan dari orang ramai? Boleh ke? Tengok keadaan. Contoh Ustaz. Contoh penyanyi nak kahwin tapi tak nak takut takut glamour hilang. Boleh ke macam tu? Tak boleh kan? Alah, dia tu memang tak glamour, cerita pula kan. Contoh lah kan orang tu. Orang tu lah. Orang tu. Kau tak, sebenarnya dia tengok keadaan. Dia sampai satu tahap, kita kena ingat takut mengundang fitnah. Oh. Kau dah kahwin. Tapi lepas tu kau tak cerita, lepas tu kau berdua dengan orang tu makan sama. Kau tengok Tok Miang kata teh. Duk berdua tengok tu nikah lah. Wah, kawan tu dah nikah. Nampak tak? Sedangkan Abdul Rahman dulu Abdul Rahman bin Auf dulu sahabat Nabi yang kaya tapi dia tak gamar nunjuk-nunjuk lah kan. Kemudian dia kahwin dengan dia sebagai puak Allahu Akbar. Muhajirin ni kahwin dengan Ansar. Dia kahwin dengan wanita Ansar, kemudian Nabi pesan, Nabi kata, bila kamu semoga Allah memberkati kamu wahai Abdul Rahman bin Auf, maka adakanlah walimah. Makna buatlah majlis walaupun hanya dengan seekor kambing. Maknanya panggillah yang dokek-dokek pun tak apa, buatlah majlis simple-simple tak apa. Jangan tak buat langsung, kan? Buat simple-simple pun tak apa. Jadi makna kata kita buat majlis juga. Ya. Cuma yang jangan bila buat pula ada juga tu yang sampai melampau-lampau. Kan? Macam membazir, tak payah sampai macam tu. Tak payah sampai macam tu kan. Sampai kan membazir kemah sampai 8 boleh. Kan? Banyak Dewan. Dewan 5 tingkat kan, mana tahu. Kek sampai 10 tingkat kek kan. Kek 10 tingkat PT tu. Yang boleh makan bawah ya kan. Tapi makna kata dia punya action tu kan. Jadi maknanya sekadar untuk kita kata untuk mewar-warkan tentang perkahwinan itu. Wallahu alam. Wallahu alam. Dah ramai pula yang ingat Nana yang nak kahwin senyap-senyap. Tak ada, Nana tolong tanya je. Nana takkan macam tu insya-Allah. Tu dah. Dewan kat Senayan tu banyak, baik usah-usah kan. Dewan Senayan tu nanti 20 kemah Nana buat nanti. Macam kau cakap tu macam putih asuhnya tu. Sabar. Tak adalah, main-main je lah Ustaz. Okey Ustaz, dah. Lepas ni ada ada soalan lain lagi. Macam mana cara nak pujuk anak yang susah betul nak solat ni? Lihat betul lah dia. Dia memang bukan budak ya, bapak budak pun kadang lihat. Kan? Betul. Jangan jaga apa. Jadi makna kata dalam satu hadis riwayat Tabrani, Nabi kata bila anak dah dapat bezakan kiri dan kanan, maka perintahkanlah dia untuk mengerjakan solat. Okey. Ada beberapa step kepada semua yang mendengar ni boleh ambil, iaitu pertama selalu solat depan anak. Solat depan anak. Kemudian ajak anak solat, bukannya suruh, ajak dia sekali. Solat sekali. Yang ketiga, minta anak, bagi tugas anak tu untuk azan ataupun iqamah. Makna dia azan, dia qamat, kemudian dengarkan bacaan dalam solat tu dengan jelas. Tapi janganlah zuhur dengan asar pula. Maknanya maghrib isyak tu bila bacaan tu jelas, kan? Dia anak tu tertarik dengan bacaan ayat suci Quran. Kemudian bila dah habis doa tu bersalaman dan berpeluklah dengan anak-anak. Dan kemudian beri pujian. Contohnya anak perempuan kan cakap, cantik betul anak abah ni pakai telekung. Suka tengok. Macam tu. Kan. Lepas tu suka tengok anak. Yang lelaki, ya nampak segak betul anak abah ni, nampak cari imam besar dah. Macam tu kan. Macam tu kan. Kemudian mungkin boleh ajar anak kita ambil wuduk tu satu langkah demi satu langkah. Satu step. Kemudian bila dah habis semayang, sampai ambil doa, jangan tu berkecapui nak pergi mana-mana. Relax lu. Berkecapui ni
jangan nak cepat sangat lah kan, lag lah kan. Jadi makna kata kita bagi tazkirah santai. Tazkirah yang simple kan, apa poin dapat. Inilah. Kemudian dekatkan anak kita dengan azan. Anak kita dia beritahu azan pukul apa, anak kita, dan kemudian rajin-rajin bawa anak kita pergi surau, pergi masjid. Tunggu COVID-19 dah settle dulu. Yolah, Jangan betul sekarang lah, tiba time-nya lah rajin ni kan. Itu tak rajin mana lah, time-nya lah hebat. Contoh. Allah alam. Allah alam. Yalah. Okay. Faham semua ya? Okay. Okay Ustaz, kalau anak tu dia macam, kalau dia melawan kita agak lah. Kita suruh dia semayang, dia terasa pula dia datang pula dari sini. Dia terasa dia macam kita suruh ni dia banyak tengok TV, tengok main game kan. Kalau sepanjang COVID-19 ni lah kan, macam mana agak kita nak suruh anak kita yang asyik tengok TV dengan main game ni kerja tu untuk buat aktiviti lain lah yang bermanfaat untuk dia lah selain daripada tengok TV dengan main phone tu. Cari komputer. Typekan jadual buat pagi sampai malam. Termasuk time tidur Jadi dan pastikan dia ikut jadual tu. Senang. Pasti ikut jadual tu. Jadi mana buat, yelah kita kena buat jadual. Kalau tidak memang itulah kerja kan. Tu masalah sedunia tu, bukan masalah Nana itu, masalah semua orang tu. Semua orang kan. Jadi mana buat timetable dia. Kemudian dari segi anak-anak yang degil ni, antaranya salat hajat dekat bilik dia. Doakan. Kita buat salat hajat dekat bilik dia. Kat bilik tidur dia tu kan. Buatannya pukul 3 dalam pukul 4:30 pagi tu suai mana tu. Kemudian boleh juga kita basuh boreh. Itu saya dah selalu share tu. Basuh boreh ikut lawan jam. Ikut lawan jam. Ikut lawan jam, sambil-sambil kita basuh boreh ikut lawan jam pusing tu. Kita, ya Allah, kau lembutkanlah hati anak aku ini, sebut nama tu. Dengan bin ni sekali, nombor IC tak payahlah. Kan? Tak payahlah. Tak nama. Nama dengan bin ni. Ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini, Siti Nurdaina. Contohlah kan? Contoh. Jangan. Seperti mana engkau melembutkan beras ini menjadi nasi. Macam tu doa. Senang aja. Jadi makna sambil kita selawat, kita baca Fatihah, kita baca doa tu. Dan kemudian satu lagi cara, waktu anak kita dah tidur tu, kita pergi dekat tempat tidur waktu dia baring tu. Kemudian kita baca selawat 3 kali. Baca Fatihah, baca ayat kursi, kemudian baca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak tu sampai habis. Bisik-bisik lah. Lepas tu kita tiupkan dekat ubun-ubun anak kita tu. Tiupkan. Macam tu. Mudah-mudahan. Tapi kalau mata dia dah berkerut macam tu makna tu dah sampai tu. Ya ke? Tapi kalau terbuka mata makna dia tak tahan bau angap amak tu kan. Dia tak tahan. Bau angap amak tak makan potai tadi tu. Dia baru pun tidur, kumpet pagi. Jadi mana kata tu antara benda kita boleh buat lah. Itulah. Itu yang kita boleh buat, insya-Allah. Anak Ustaz, ni dia nakal biasa. Bagi suggestion apa? Suggestion lah. Macam jadual tu pagi buat apa, tengah hari buat apa, macam tu. Boleh ke? Boleh. Buatlah pagi. Mungkin pagi lepas subuh tu. Kita buat sarapan. Okey, tak apa. Lepas sarapan. Mungkin kita bagi dia tengok TV dulu ke. Sampai tengah hari. Tengok TV. Lepas tu. Atau main game. Kita bagilah dalam 2 jam. Kan? Lepas tu dah 2 jam. Antara tu mana dia nak buat. Kalau nak tengok TV, tengok TV je. Nak main game. Ini kan TV buka, game main kat. Tak mana satu nak buat. Kan? Lepas sudah sampai malam. Lepas tu waktu solat, kita beritahu dah. Mungkin waktu solat, berhenti solat. Kemudian pukul 2 sampai pukul 4 mungkin dia waktu tu dia kena study. Pilih subjek dia. Kemudian bila dah habis sampai pukul 5, dia boleh pergi main.
Main tu maknanya bukan main game tau. Main kat luar tu kalau tak ada COVID-19 lah ni. Tak ada COVID-19. Dia boleh nak pergi main pula. Kemudian sebelum maghrib dah kena balik. Malam lepas maghrib apa? Ngaji. Mengaji. Wajibkan ngaji. Lepas tu mungkin ada mungkin ada tuition ke apa. Masukkan semuanya. Mesti jadual ni mesti detail. Mesti jelas. Dia kena belajar apa. Dia kena buat homework. Apa waktu bila. Sebab dia jadi makna masalah kita ni bukanlah kita apabila kita gagal merancang, maka kita merancang untuk gagal. Itu kata Sunza kan. So makna kata kita susunkan jadual dia. Dia bila dia tak ada macam kita naik kapal tadi lah cerita tadi dan keluarga kan. Bila dia tak ada target, dia meraya ikut dia lah. Kan. Kemudian bila dia kemudian jadi biasa orang kata membetulkan yang biasa, membiasakan yang betul. Tu dia penting. Tu yang penting ya tak? Okay, jadi jelas lah apa yang Ustaz cakap tadi. So mungkin boleh jadikan sebagai panduan lah untuk kita. Tapi kalau time-time COVID ni Ustaz, tak boleh lah main kat luar kan? Main tak boleh. Apa yang berkomeh kau suruh dia sontar. Boleh main kat luar bilik boleh. Main kat luar bilik, kat ruang tamu kan, main dekat dapur main. Tapi jangan sampai membahayalah. Kan tak raya pula main bola dalam rumah, apa hal pula kan? Kacau. Tak apa hal pula ni. Aduh, hai. Yalah. Okey. Jadi dah habis dah soalan ni, ada 10 ya soalan ni untuk Ustaz. Okey. Makasihlah Ustaz ya. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan sukses semua dan didoakan kepada semua terus tabah dan sabar dengar arahan daripada pihak pemerintah kita. Maka duduk rumah ontok-ontok dan diam. Terpenuhilah dengan aktiviti-aktiviti yang baik. Main Sedina ke, main Millionaire ke, main damaji ke, main carom ke, tak kira lah. Habiskan masa santai bersama dengan keluarga kan. Buat live, share poin-poin yang baik kan. Kongsikan poin-poin yang baik. Mudah-mudahan kita tak dapat maklumat yang salah. Jangan share. Jadi keadaan ni kita nak bantu ni. Kita kena break the chain. Kena pecahkan. Putuskan rantaian jangkitan. Sebab kita tahu hari ni pun bertambah lagi. Hari ni dah berapa dah? Hari ni 200 lebih balik. Hari ni 200 lebih dah balik semula kan. Semalam dah 200 lebih. 200 lebih. Jadi makin Seremban Nana dah jadi kawasan merah kan. Kawasan merah. Jadi kita kena jaga. Kau nyumbut biar tak tahu. Seremban dah merah dah tu. Kawasan amaran. Merah agak. Berjaga-jaga. Tu yang jadi line pun tak clear tu. Kan? Efeknya tu. Agak adalah kacau lain. Jadi insyaAllah apa kata kita doa sama-sama. Kita bermohon mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan membantu kita dalam detik-detik sukar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdal hamidin. Hamdan syakirin. Hamdan wafi ni'amika fi mazilah. Ya Rabbana kalhamdu kama yang bagi di jala wajkal karim azim sultanik. Ya Allah Tuhan kami memohon keampunan-Mu ya Allah. Kami memohon kerahmatan dari-Mu ya Allah. Kau berikanlah, keampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara mara kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dan dosa semua kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah keampunan bagi kami, bagi kedua ibu bapa kami, bagi orang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Ya Allah kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk ya Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam ya Allah. Salawat salam ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul, ahli keluarga dan para sahabat. Ya Allah jauhkanlah kami daripada bala bencana ya Allah. Wabak penyakit, ta'un, pelbagai pelakuan keji dan mungkar, segala kepayahan dan dugaan yang zahir dan tersembunyi ya Allah. Selamatkanlah negeri kami khususnya dan negara umat Islam amnya daripada segala bencana ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah Maha berkuasa kata segala-galanya dan Engkau lah yang selayaknya memberi perkenan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami ini. Kami mohon kepada-Mu kerana Engkau lah Tuhan kami ya Allah. Kami minta kepada-Mu kerana Engkau lah yang mencipta kami ya Allah. Kami merayu kepada-Mu kerana Engkau lah yang maha memakbulkan doa-doa kami ini ya Allah. Jika Engkau tidak memakbulkan doa kami ini,
siapa lagi akan memakbulkannya, dan jika engkau tidak mendengar doa kami, siapakah lagi yang akan mendengarnya? Allah, bantulah kami ya Allah, ya Rahman ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Ustaz. Dan Sama. ada Fikri Ibrahim tu cakap dekat Ustaz, say hi kat Ustaz. Okay, hai juga. Okay, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustaz atas InsyaAllah. masa Ustaz. Sorry lah tadi wajib suruh pakai earphone, suruh pakai ni apa semua.